Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanuliana binti Wan Zain dengan nombor matrik A180408 akan membuat pembentangan berkenaan kes-kes analisis ergonomik di sesebuah organisasi. Apa itu ergonomik? Ergonomik merupakan sebuah konsep perubatan pekerjaan yang meliputi beberapa faktor seperti faktor manusia, kejuruteraan manusia, dan psikologi kejuruteraan. Mengikut definisi yang dikemukakan oleh International Ergonomics Association (IEA), ergonomik atau faktor manusia ini adalah sebuah disiplin saintifik yang menitikberatkan asas kesefahaman, interaksi antara manusia dengan elemen dalam sesebuah sistem. Bidang ergonomik berperanan penting dalam memberi jaminan dan mengoptimumkan kelancaran serta proses kerja yang selamat. Ergonomik dikhususkan dengan berorientasikan reka bentuk yang mampu meningkatkan prestasi dan keberkesanan kerja, keserasian, keselamatan, kesejahteraan serta kualiti hidup manusia. Seterusnya, ia juga berasaskan ciri-ciri fizikal seperti fisiologi, anatomi, antropometri dan ciri biomekanikal yang berkaitan dengan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh manusia. Tanpa penerapan atau kewaspadaan terhadap wujudnya ciri-ciri ergonomik di sesebuah tempat kerja, manusia boleh terdedah kepada beberapa kecederaan risiko seperti carpal tunnel syndrome (CTS), musculoskeletal disorders (MDS) dan juga low back pain. Ergonomik merangkumi beberapa aspek seperti kesihatan, kedudukan atau postur tubuh badan, sistem pengudaraan dan bunyi, reka bentuk ruang kerja, pencahayaan dan sebagainya. Analisis-analisis berkenaan aspek yang telah dinyatakan di dalam situasi tempat kerja akan dibincangkan dengan lebih lanjut dan terperinci di dalam video ini. Sebuah tinjauan telah dilakukan di sebuah organisasi bagi melihat kepada apakah kes-kes ergonomik yang wujud di tempat kerja. Dan di sebuah organisasi telah dikenal pasti bahawa wujudnya beberapa masalah ergonomik. Dan yang pertama adalah persekitaran yang tidak ergonomik. Dapat dilihat pada gambar yang telah dipaparkan di sini bahawa kedudukan papan kekunci berada jauh ke tengah berbanding birai meja. Malah menurut salah seorang pekerja di syarikat ini, papan kekunci ini sedikit sukar untuk diubah kedudukannya kerana mempunyai sambungan wayar yang menghadkan peralihan. Keadaan ini juga menyebabkan titik lokasi papan kekunci yang digunakan melebihi jangkauan tangan yang berada di zon selesa yang sepatutnya. Sedangkan, menurut panduan oleh Department of Safety and Health pada tahun 1996, kedudukan papan kekunci hendaklah berada di dalam posisi yang membenarkan lengan bawah rapat ke permukaan meja. Manakala, tangan hendaklah diletakkan dengan lurus. Kedudukan tangan yang tidak tepat ini boleh menjadi faktor kepada risiko ergonomik iaitu posisi yang salah atau awkward postures dan membangkitkan isu penyakit saraf dalam pekerjaan seperti carpal tunnel syndrome. Untuk makluman, carpal tunnel syndrome atau CTS ini berlaku apabila saraf median dimampatkan sehingga ke bahagian pergelangan tangan. Sindrom ini dicirikan sebagai kesakitan pada tangan, kebas dan kesemutan yang merebak dari saraf median. Terdapat beberapa faktor risiko kepada CTS, termasuklah obesiti, genetik, mengandung rheumatoid inflammation dan aktiviti pergelangan tangan yang sama sepanjang masa. Sensasi kepada CTS ini dapat dirasakan pada setiap jari kecuali jari kelingking. Kesakitan daripada sindrom ini boleh mengurangkan kemampuan mencengkam dan fungsi tangan seseorang. Berdasarkan rajah yang sama, dapat dilihat kedudukan skrin yang berada di hujung meja, melebihi jarak antara mata dan skrin yang sepatutnya. Jarak yang jauh ini akan menyukarkan mata untuk fokus pada skrin. Selain itu,
Terdapat juga produk yang tidak ergonomik digunakan, iaitu tertikus yang mempunyai reka bentuk yang tinggi dan membulat, di mana ia akan memberi tekanan kepada pergelangan tangan serta otot lengan. Jika tertikus ini digunakan dengan jangka masa yang lama, pergelangan akan terus membengkok pada sudut yang tidak selesa. Faktor risiko yang boleh berlaku di dalam situasi ini adalah repetitive motion apabila tertikus tersebut digunakan oleh pekerja dalam jangka masa yang lama. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan untuk menambah baik persekitaran serta menggantikan produk yang tidak ergonomik kepada yang lebih ergonomik. Yang pertama, tinggi permukaan meja hendaklah diperiksa semula, iaitu sebaiknya direndahkan. Siku sepatutnya berjarak sebanyak 50 mm daripada permukaan meja. Apabila papan kekunci berada di bawah siku ketika menggunakannya, tangan tidak akan mudah lesu atau penat ketika melakukan kerja. Sebarang tekanan pada lengan juga boleh dikurangkan jika tertikus dilepaskan dalam selang masa yang lebih kerap ketika membuat kerja. Selain daripada menukar reka bentuknya kepada yang lebih kecil, rendah dan digunakan dengan jarak yang selesa daripada badan. Berdasarkan rajah yang kedua, dapat dilihat bahawa laluan antara meja dan dinding sangat kecil untuk menuju ke mesin fotostat daripada meja. Laluan yang sedia kecil ini pula diletakkan kotak barang dan malahan mempunyai wayar yang tidak dilekat ke dinding ataupun lantai. Keadaan ini menyebabkan pekerja sukar untuk menggunakan laluan tanpa tersadung pada wayar atau bucu kotak. Malahan pekerja juga mungkin terpaksa berulang-alik dengan jalan yang lebih jauh untuk menggunakan mesin fotostat. Dirajah ini juga menghadapi persekitaran yang tidak ergonomik, di mana ruang kerja menjadi sempit apabila tempat untuk meletakkan dokumen-dokumen kerja menjadi ruang solat, malah diletakkan banyak kotak yang tidak digunakan. Beberapa bahagian di atas rak dokumen juga terhadang dengan kotak-kotak tersebut, sekaligus menyebabkan pekerja terpaksa menggunakan masa dan tenaga mereka hanya untuk mengalihkan barang sebelum dapat mengambil dokumen ataupun bahan-bahan kerja yang diperlukan. Jelas sekali, keadaan ini tidak menepati tujuan persekitaran pejabat yang sepatutnya memberi sokongan kepada pekerja untuk melakukan tugasan mereka dengan lancar dan efisien. Apabila memerihalkan tentang ruang solat, kawasan ini juga adalah terlalu kecil untuk memuatkan para pekerja yang mahu solat serta bagi mereka yang ingin rehat ketika waktu rehat. Apabila ruang seperti ini tidak direka bentuk untuk keselesaan pekerja, sedikit sebanyak ia menjejaskan prestasi pekerja kerana pada waktu mereka berpeluang untuk beristirahat, tiada tempat yang sesuai untuk mereka. Sedangkan ruang rehat itulah bertujuan untuk memberikan nyaman dan keselesaan kepada penggunanya. Bagi menyelesaikan kes-kes ergonomik yang telah dinyatakan sebentar tadi, disarankan kepada pihak organisasi bahawa mereka hendaklah menyediakan satu ruang khas ataupun store untuk menempatkan barang-barang seperti kotak kosong agar tidak mengganggu laluan pekerja. Begitu juga dengan wayar yang boleh diambil penyelesaian mudah seperti selotipkan ia ke lantai atau sangkut ia ke dinding agar tidak mengganggu laluan pekerja tersebut. Bagi gambar ketiga pula, pihak organisasi hendaklah menyediakan ruang yang asing antara tempat menyimpan dokumen dan barangan dengan surau, iaitu tempat solat dan juga tempat rehat pekerja. Seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi, kotak-kotak yang kosong dan tidak lagi digunakan hendaklah dipindahkan daripada ruangan hadapan rak dokumen agar pekerja tidak perlu sentiasa mengalihkannya hanya untuk mendapatkan dokumen yang berada di rak.
Kes ergonomik yang terakhir yang boleh didapati di dalam organisasi ini adalah berdasarkan Rajah 4, iaitu tentang persekitaran yang tidak ergonomik berkenaan pencahayaan di dalam ruang kerja serta rak bahan kerja yang agak jauh untuk dicapai daripada jangkauan tangan. Di dalam pejabat ini, terdapat sebuah tingkap yang agak besar yang menghadap secara langsung meja pekerja. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya silau dalam kalangan pekerja yang perlu bekerja menghadap sumber cahaya matahari, terutamanya ketika cuaca yang sangat panas terik beberapa bulan kebelakangan ini. Tambahan lagi, tingkap tersebut hanya dilengkapi dengan langsir yang nipis yang jelas tidak dapat menapis atau menghadang cahaya matahari yang menerobos masuk ke ruang kerja. Jumlah cahaya matahari adalah lebih tinggi dan cerah berbanding skrin komputer walaupun pada hari yang mendung. Hal ini menyebabkan pekerja sukar untuk melihat skrin yang sekaligus menjadi faktor kepada mata lesu dan juga sakit kepala. Malahan, pemandangan daripada luar tingkap juga boleh menjadi faktor gangguan ketika membuat kerja, kerana secara tidak langsung membuatkan seseorang tidak dapat fokus dan mudah mengelamun. Bagi mengatasi masalah persekitaran yang tidak ergonomik ini, pihak majikan perlu mengubah stesen kerja kepada kedudukan berserenjang atau di sudut kanan dengan tingkap di mana tempat duduk menghadap ke dalam pejabat dan bukan tingkap bagi menghindari silau cahaya. Selain itu, pihak organisasi perlulah mengambil inisiatif untuk menukar langsir kepada yang lebih tebal ataupun yang bertona sedikit gelap. Alternatif lain juga boleh diambil iaitu dengan menggunakan pencahayaan semula jadi pada desktop komputer setiap pekerja. Bagi masalah rak yang jauh daripada jangkauan tangan pula, ia perlu diubah kedudukannya dengan didekatkan kepada tempat duduk serta ditingkatkan ketinggiannya agar separas dengan lutut atau lebih baik berada dekat dengan permukaan meja. Dengan itu, seseorang tidak perlu terlalu membongkok untuk mendapatkan buku yang berada di rak yang paling bawah. Cadangan tersebut adalah bertepatan dengan saranan oleh pihak Department Occupational Safety and Health yang menyarankan sebarang alat kawalan atau bahan kerja hendaklah berada di lokasi yang selesa untuk dicapai atau diambil dengan mudah tanpa perlu meregangkan mana-mana anggota badan dengan keterlaluan. Masalah-masalah ergonomik seperti persekitaran atau produk yang tidak ergonomik serta isu penyakit saraf pekerjaan dapat dikenal pasti setelah analisis dilakukan. Terdapat beberapa kes yang telah menjadi kebiasaan seseorang sehingga membuatkan mereka tidak berwaspada ataupun sedar bahawa terdapat kesan negatif yang akan berlaku jika terus berada dalam persekitaran atau menggunakan produk-produk yang tidak ergonomik. Seharusnya pihak majikan ataupun pekerja itu sendiri perlu kesedaran dan kewaspadaan tentang aspek-aspek ergonomik agar setiap pihak mampu mengambil alternatif atau inisiatif untuk menambah baik persekitaran dan stesen kerja. Tempat kerja yang selesa dapat meningkatkan kecekapan dan prestasi kerja, selain memastikan seseorang dapat bekerja tanpa perlu bimbang akan faktor risiko ataupun kecederaan ergonomik. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.